Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan isu mengenai Facebook sebagai medium penyebaran berita. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Riza bin Muhammad Jamil, Muhammad Saufi bin Ishaq, Muhammad Fikri bin Hashim, Muhammad Aiman bin Mahathir, Muhammad Yusri Zani bin Maisa dan Muhammad Luqman bin Ghazali. Pada masa kini, isu penyebaran berita palsu ini tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat setempat. Bilangan pengguna media sosial yang semakin meningkat menyebabkan media sosial seperti Facebook menjadi tempat bagi penyebaran berita. Dengan adanya capaian internet yang mudah pada masa kini, ia menjadikan penyebaran berita menjadi lebih senang dan cepat oleh rakyat marhum. Namun, terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih ke dalam media sosial. Berdasarkan isu ini, kami telah dapat menyeraikan 3 penyataan masalah. Yang pertama adalah pengaruh berita palsu terhadap masyarakat. Penyataan masalah yang seterusnya adalah langkah-langkah bagi menyelesaikan isu penyebaran berita palsu. Dan yang terakhir ialah memupuk kesedaran ke dalam diri masyarakat. Objektif kajian kami yang pertama adalah untuk mengkaji jenis-jenis berita palsu dalam masyarakat di Malaysia ini. Yang kedua adalah mengkaji faktor penyebaran berita palsu. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kesan penyebaran berita palsu. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk membendung penyebaran berita palsu. Dan yang terakhir adalah untuk mengkaji sikap dan respon masyarakat terhadap berita palsu. Baik, seterusnya saya akan menerangkan kaedah ataupun metodologi kajian yang digunakan sepanjang kajian ini berjalan. Jadi di penghujung November yang lalu, kumpulan kami telah mengadakan sesi perbincangan bersama Dr. Anidah dengan membawa topik Facebook sebagai medium penyebaran berita. Setelah itu, objektif kajian telah mula dibincangkan dan diketengahkan bagi membina soal selidik sebagai edaran umum kepada masyarakat, terutamanya pemilik akaun Facebook. Jadi seterus tamat tempoh masa edaran tersebut, penganalisian data-data berkaitan dengan Facebook sebagai medium penyebaran berita dikumpul dan kami mengkaji serta membuat kesimpulan di mana anda akan dapat lihat dapatan kajiannya di pembentangan yang seterusnya. Penambahbaikan juga akan dibentangkan oleh ahli kumpulan kami di penghujung pembentangan ini. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian ini. Berfokus kepada topik utama kita, antara kepentingannya adalah mengenal pasti jenis-jenis berita yang kerap dijumpai oleh majoriti pengguna Facebook. Antaranya ialah berita-berita dari sumber politik, kesihatan, alam sekitar, hiburan, termasuk juga sukan. Kepentingan seterusnya adalah menyelidik faktor berlakunya penyebaran berita palsu. Hal ini kerana penyebaran berita palsu boleh dikaitkan dengan niat antara beberapa pihak oleh kerana sikap seseorang individu maupun kelompok yang tidak berpuas hati ataupun sebagainya. Baik, selain daripada itu, kajian reaksi pengguna terhadap sesebuah berita juga merupakan kepentingan dalam kajian ini dalam usaha mendapatkan penyelesaian untuk membendung masalah dalam isu penyebaran berita palsu. Kepentingan yang lain adalah untuk mengenal pasti kesan dan langkah untuk mengatasi masalah penyebaran berita palsu. Di akhir kajian ini, kami sekumpulan telah menyimpulkan kesan-kesan yang terjadi akibat penyebaran berita di luar kesedaran. Dan dengan bantuan para responden, terdapat beberapa langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang akan dibentangkan nanti. Okey, sekarang kita beralih pula kepada dapatan kajian yang telah kami perolehi daripada Google Form yang telah kami edarkan kepada responden. Okay, tentang akaun Facebook, 97.1% daripada responden mempunyai akaun Facebook sendiri. 84.5% menggunakan Facebook 1 hingga 3 jam dalam masa sehari. 49.3% telah menggunakan Facebook selama 6 hingga 10 tahun. Kami juga ada bertanyakan tentang tujuan responden menggunakan Facebook. Antaranya ialah hiburan, membaca berita, mencari kawan dan juga mencari pasangan. Hiburan mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 74.6%. Okey, sekarang kita beralih pula kepada session 2.
di mana seksyen 2 ini adalah tentang berita palsu yang ada di Facebook. 84.5% bersetuju Facebook merupakan medium penyebaran berita. Hampir kesemua responden iaitu sebanyak 98.6% sedar akan kewujudan berita palsu yang ada di Facebook. 74.6% menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita. Kami juga ada bertanyakan tentang jenis-jenis berita palsu yang mereka pernah jumpa di Facebook, iaitu antaranya politik, sukan, hiburan, alam sekitar dan kesihatan. Berita palsu tentang kesihatan mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 83.1%. Manakala politik mempunyai peratusan kedua yang tertinggi iaitu sebanyak 76.1%. Berita palsu juga mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri iaitu seperti tidak datang dari halaman yang disahkan, mempunyai tajuk berita yang negatif dan datang dari sumber yang tidak jelas. Sumber yang tidak jelas mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 81.7%. Tidak datang dari halaman yang disahkan mempunyai peratusan yang kedua tertinggi iaitu sebanyak 66.2%. Dan tajuk berita yang negatif mempunyai peratusan sebanyak 59.2%. Seksyen 3. Dalam Seksyen 3, kami menyoal responden tentang seberapa kerapkah responden terjumpa berita palsu di Facebook mengikut skala. Kami dapati skala yang paling tinggi adalah skala 3, iaitu sebanyak 34 responden memilih neutral. Daripada data ini, kami membuat andaian terhadap responden di mana responden kemungkinan keliru antara berita benar ataupun klik berita palsu. Kemudian, kami bertanya kepada responden, kepada siapa responden sebarkan berita yang berada di Facebook? Data yang paling tinggi yang kami dapati ialah yang pertama, tidak kepada sesiapa dengan sebanyak 38 responden. Yang kedua, rakan-rakan dengan 25 responden. Yang ketiga, 20 responden menyebarkan kepada pengikut media sosial. Akhir sekali, 12 responden memilih kepada keluarga. Selanjutnya, kami bertanya, adakah responden dapat membezakan di antara berita palsu dengan berita sebenar? Daripada carta pie, kami dapati data ya dan tidak hampir sama, di mana perbezaan peratusan sebanyak 12.7% dan baki 5.6% memilih tidak pasti. Dengan peratusan tidak dan tidak pasti, ini membuktikan para responden keliru dengan berita-berita palsu yang terdapat di Facebook. Seterusnya, faktor-faktor penyebaran berita palsu mengikut peratusan tertinggi daripada responden. Yang pertama, ingin mendapatkan lebih perhatian publicity di laman media sosial. Yang kedua, ingin menjatuhkan pihak lain. Yang ketiga, berbeza fahaman tentang sesuatu isu semasa. Yang keempat, kemungkinan mempunyai keterujaan yang tinggi untuk berkongsi. Akhir sekali, tiada kepercayaan yang tersendiri. Akhir soalan di Seksyen 3. Kami bertanyakan, apakah tindakan responden membaca sesuatu berita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya di Facebook? Yang pertama, semak akan kesahihannya. Kedua, menunggu pengesahan rasmi daripada pihak yang terlibat. Ketiga, tidak berbuat apa-apa terhadap maklumat yang tidak pasti. Keempat, iaitu akhir sekali, terus kongsi tanpa semak akan kesahihannya terdahulu. Baiklah, Seksyen 4. Soalan yang pertama yang kami tuju kepada responden ialah, adakah berita palsu memberi impak kepada pengguna? Jawapan ya dan tidak hampir sama, dengan ya sebanyak 52.1% dan tidak 47.9%. Selain itu, berita palsu juga memberi impak kepada beberapa golongan seperti organisasi dan masyarakat. Dalam organisasi, impak berita palsu boleh menjatuhkan reputasi sesebuah pihak. Kedua, berita palsu juga memberi kesan buruk kepada sesuatu sektor. Ketiga, menutup peluang organisasi baharu untuk berkembang. Dalam masyarakat, pertama, berita palsu boleh memecah belahkan masyarakat. Kedua, menyukarkan masyarakat mendapatkan berita yang tepat dan benar. Ketiga,
menghasut masyarakat membuat perkara yang buruk. Selanjutnya, adakah berita palsu memberi kesan terhadap ekonomi? Daripada data kami perolehi, sebanyak 31 responden sangat setuju bahawa berita palsu memberi kesan buruk kepada ekonomi. Akhir soalan di seksyen 4. Adakah responden tahu menyebarkan berita palsu boleh dikenakan hukuman? Dari 71 responden, sebanyak 68 responden menyedari bahawa penyebaran berita palsu boleh dikenakan hukuman mengikut kesalahan di bawah seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hukumannya adalah denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Seterusnya, seksyen 5. Adakah responden pernah menyebarkan berita tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu? Hasil kajian soal selidik yang telah kami lakukan kepada para responden berkenaan pengalaman mereka menyebarkan berita tanpa memastikan kesahihannya dan hasilnya diimplikasikan dalam bentuk carta pai. Berdasarkan kajian oleh 71 orang responden mendapati bahawa seramai 23 orang responden atau 32.4% telah menyebarkan berita tanpa usul periksa. Selain itu, seramai 48 orang responden atau 67.6% tidak pernah menyebarkan berita. Selain itu, ialah cara untuk membendung masalah penyebaran berita palsu. Yang pertama ialah dengan melaporkan kepada pihak berkuasa, contohnya seperti pihak polis dan SKMM. Dengan melaporkan kepada mereka, mereka akan mengambil tindakan sewajarnya kepada penyebar berita palsu. Dan yang kedua ialah dengan memutuskan rantaian penyebaran dengan tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita tanpa kesahihannya. Dan yang ketiga dengan menekan butang report pada posting tersebut. Dengan ini pihak Facebook akan mengambil tindakan kepada para penyebar berita palsu. Selain itu, antara langkah untuk membezakan berita palsu dengan berita sebenar. Langkah pertama ialah dengan merujuk laman web rasmi seperti berita harian dan sinar harian. Hal ini kerana laman web tersebut memang tidak akan menyebarkan berita palsu lagi. Langkah kedua ialah dengan tanya kesahihan kepada orang yang lebih pakar dan arif. Hal ini kerana mereka telah tahu yang mana berita palsu dan yang mana berita sebenar. Langkah ketiga ialah dengan bertanya kepada rakan-rakan untuk mendapatkan kepastian berita palsu dengan berita yang sebenar. Seterusnya, kami bertanyakan kepada responden siapakah yang memainkan peranan penting bagi membendung penyebaran berita palsu. Berdasarkan graf, seramai 40 orang responden daripada 71 orang responden menyatakan bahawa kerajaan memainkan peranan yang penting dalam membendung masalah ini. Selain itu, seramai 54 orang responden atau 76.1% memberikan jawapan iaitu masyarakat, manakala seramai 57 orang responden atau 80.3% memberikan jawapan iaitu atas diri sendiri. Di samping itu, seramai 28 orang responden atau 39.4% memberikan jawapan iaitu pihak Facebook itu sendiri dan seorang responden sahaja mewakili jawapan iaitu kesemua di atas dan semua orang. Seterusnya, seksyen 6. Respon terhadap berita palsu. Yang pertama, sebagai pengguna media sosial yang berhemah, kita boleh menasihati penyebar berita palsu dengan menasihati mereka supaya tidak lagi menyebarkan berita-berita palsu. Yang kedua, kita sewajarnya melaporkan kepada pihak berkuasa jika didapati penyebar itu bersalah supaya berita palsu tidak dapat lagi disebarkan berleluasa di negara kita. Dan yang ketiga, pengguna yang bijak seharusnya mengedahkan berita palsu yang disebarkan oleh penyebar. Dan yang terakhir, kini kita juga boleh menggunakan fungsi report yang diberikan oleh Facebook untuk mereport penyebar berita palsu itu bagi membendung penyebaran berita palsu. Terusnya, tindakan yang boleh diambil jika terjumpa berita palsu di masa akan datang.
Yang pertama, boleh melaporkan maklumat palsu itu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM dalam menangani penyebaran berita palsu itu daripada berleluasa. Dengan ini, pihak tersebut akan mengambil tindakan sewajarnya kepada penyebar-penyebar berita palsu. Seterusnya, siasat kesahihan berita itu dahulu sebelum mempercayai agar tidak terpedaya dan menyebarkan berita palsu, agar berita palsu tidak lagi berleluasa di negara kita. Dan yang terakhir, menyekat akaun yang seringkali menyebarkan berita-berita palsu. Ini adalah untuk memutuskan penyebaran berita palsu yang boleh mengancam keamanan dan ketenteraman para pengguna yang lain. Cadangan penambahbaikan. Selepas menyemak soal sidik yang dikumpul, kami telah menyerahkan beberapa cadangan penambahbaikan dari beberapa pihak seperti Kerajaan, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, Facebook dan yang terakhir adalah masyarakat. Untuk yang pertama, Kerajaan. Kerajaan perlu mengetatkan undang-undang dengan meningkatkan kadar denda. Yang kedua adalah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Mereka perlu mendirikan satu platform untuk menyemak berita-berita palsu yang telah disebar oleh masyarakat. Yang ketiga adalah Facebook. Facebook perlu menutup akaun Facebook yang banyak menyebarkan berita palsu. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Pihak masyarakat haruslah mengadakan kempen kesedaran tentang keburukan akibat penyebaran berita palsu. Kesimpulan, daripada hasil kajian yang kami terima, terdapat beberapa orang yang terjebak dengan berita palsu dan menyebarkan berita itu tanpa usul periksa. Ini menyebabkan berlaku kekeliruan bagi pengguna Facebook yang baru sahaja membaca berita tersebut. Selain itu, berita palsu perlu dicegah pada peringkat awal sebelum menjadi lebih keruh. Pengguna Facebook boleh melakukan perkara ini dengan lebih pantas dengan menekan butang report untuk posting berita palsu. Kebanyakan berita palsu yang tersebar hanya untuk menyatukan reputasi sesebuah syarikat atau individu. Perkara ini menunjukkan berita palsu adalah perkara negatif yang berbahaya sekali. Akhir sekali, Facebook juga perlu mengambil berat tentang perkara ini dengan memandang akaun yang kerap menyebarkan berita palsu.